ancaman komunis dan peristiharan darurat. Subtopik, kemasukan pengaruh komunis di negara kita, ancaman komunis di negara kita, usaha menangani ancaman komunis, kesan zaman darurat terhadap negara kita. 6.1 Kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka menulis karya Komunis Manifesto dan Das Kapital. Komunis bermaksud orang yang menganut fahaman komunis. Kemasukan pengaruh komunis dari China. Ideologi komunis dibawa masuk ke negara kita sejak awal tahun 1920-an melalui cawangan Parti Kuomintang. Menjelang tahun 1924, cawangan KMT ditubuhkan pada hampir setiap bandar di negeri Melayu. Sebuah lagi pertubuhan yaitu Main School yang bergerak dalam kalangan orang Hailim di bawah arahan Parti Komunis China. Pada tahun 1927, Parti KMT dan PKC berpecah, menyebabkan Parti Komunis Nanyang ditubuhkan oleh The Communist International pada tahun 1928 tetapi tidak berjaya mencapai matlamatnya. Parti baharu ditubuhkan oleh Kuomintang yaitu Parti Komunis Malaya. Kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Pada tahun 1920, beberapa orang pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Malaka, Alimin dan Moeso menyebarkan fahaman komunis di seberang Perai, Pulau Pinang, Perak Utara, dan Kedah. Partai Komunis Indonesia gagal menguasai Pulau Jawa pada tahun 1926 dan ingin membuka cawangan di Tanah Melayu. Usaha mereka tidak disambut daripada orang Melayu kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Penubuhan Parti Komunis Malaya. Pada 30 April 1930, Parti Komunis Malaya ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. PKM menyusup masuk ke dalam Kesatuan Sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis. PKM semasa zaman pendudukan Jepun pada tahun 1941 hingga 1945 telah menjalinkan kerjasama dengan British untuk menentang Jepun, membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army atau Bintang 3 pada tahun 1942, menerima bantuan senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan kepada pihak British. PKM selepas zaman pendudukan Jepun, pihak British Military Administration mengambil alih Tanah Melayu dan membubarkan MPAJA pada 1 Disember 1945. PKM menyusup masuk ke dalam Kesatuan Sekerja iaitu Pan Malayan Federation of Trade Unions. British meluluskan Trade Unions Ordinance No. 9 of 1948 lalu menyekat pengaruh komunis dalam Kesatuan Sekerja dan mengharamkan PKM. 6.2 Ancaman komunis di negara kita. Gerakan komunis antarabangsa menganjurkan dua persidangan di Kalkuta iaitu Persidangan Kongres Belia Asia pada 19 Februari 1948 hingga 25 Februari 1948. Seterusnya persidangan Parti Komunis India pada bulan Mac 1948. Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat PKM melancarkan perjuangan bersenjata bagi mencapai matlamatnya. Tindakan komunis tersebut menyebabkan British mengisytiharkan darurat. Perisytiharan darurat. Pada 16 Jun 1948, komunis membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput Perak, iaitu Arthur Walker, John Ellison dan Ian Christine. Sir Edward Jenner iaitu Pesuruhjaya Tinggi British mengisytiharkan darurat. Undang-undang darurat dilaksanakan di kawasan tertentu. 17 Jun 1948, undang-undang darurat ini diperluas meliputi keseluruhan negeri Perak dan Johor. 18 Jun, undang-undang ini dikuatkuasakan ke seluruh tanah Melayu dan usaha membanteras ancaman komunis bermula secara rasminya. Tindakan komunis. Melumpuhkan ekonomi, Lombong Biji Timah dan Ladang Getah menjadi sasaran utama serangan komunis, membunuh para pekerja. Merosakkan infrastruktur, komunis menjalankan pelbagai kegiatan sabotaj terhadap kemudahan asas, terutama sistem pengangkutan dan perhubungan. Mengancam keselamatan rakyat, komunis mengugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman
menganiaya, menculik, merampas, membakar harta benda dan membunuh penduduk yang enggan bekerjasama. Mengancam pasukan keselamatan, Parti Komunis Malaya menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Komunis menyerang pasukan keselamatan seperti yang berikut, bermula pada 17 Jun 1948 sehingga 18 Oktober 1954. Usaha menangani ancaman komunis, penguatkuasaan undang-undang darurat, pemerkasaan pasukan keselamatan, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan, rancangan BRICS, tawaran pengampunan, kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat, perintah berkurung, perang saraf, dan rundingan baling. Penguatkuasaan undang-undang darurat antaranya menangkap sesiapa sahaja yang terlibat dalam pergerakan komunis, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis, mengetatkan undang-undang senjata api, menggeledah kediaman penduduk, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk, mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal, menangkap pemimpin gerakan radikal. Pemerkasaan pasukan keselamatan terbahagi kepada 3, iaitu polis yang terdiri daripada cawangan polis, special constable, polis hutan, polis wanita, senoi prak dan auxiliary police. Selain itu, pasukan keselamatan yang terdiri daripada pasukan askar Melayu, pasukan askar Commonwealth dan Sarawak Rangers. Seterusnya, sukarelawan, ia terdiri daripada Home Guard. Pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan, kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan pada 23 Julai 1948 bagi mengawal pergerakan penduduk. Tujuannya ialah bagi memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Kad pengenalan Persekutuan Tanah Melayu, rancangan BRICS dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu pada tahun 1950. Lieutenant General Sir Harold Gordon Briggs dilantik menjadi pengarah operasi. Tujuannya ialah untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Wen yang membekalkan makanan, senjata, maklumat dan ubat-ubatan kepada PKM. Tawaran pengampunan. Pada September 1949, Sir Henry Gurney mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. Setiap hari, Radio Malaya menyiarkan syarat tawaran pengampunan. Poster juga ditampal di merata-rata tempat. Kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Pada 22 Disember 1949, Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penduduk berbilang kaum diseru agar mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor. Perintah berkurung. Perintah berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Perintah berkurung membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Perintah berkurung dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membantras ancaman komunis. Perang saraf, mengadakan lawatan, melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, menawarkan hadiah wang tunai, memenangi kepercayaan orang asli, memajukan perkhidmatan penerangan dan memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Rundingan baling. Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM di Sekolah Inggeris Baling Kedah pada 28 Disember 1955. Rundingan ini diwakili oleh Wakil Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan David Marshall. Wakil PKM, Chin Peng, Chin Tien dan Rashid Maidin. Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng membubarkan PKM, meletakkan senjata dan menyerah diri. Manakala Chin Peng menetapkan syarat iaitu peletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat sekiranya kerajaan mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Tunku Abdul Rahman enggan menerima dan rundingan tersebut telah gagal.
6.4 Kesan zaman darurat terhadap negara kita, aspek politik, aspek sosioekonomi, penamatan darurat. Aspek politik, peningkatan jumlah warga negara pada tahun 1952, kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Penubuhan Malayan Chinese Association, Tang Cheng Lock membentuk Malayan Chinese Association MCA di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949. MCA bersedia berganding bahu dengan kerajaan memerangi komunis. MCA membantu kerajaan dari segi kewangan dan menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Mempercepat kemerdekaan, Parti Perikatan telah memenangi pilihan raya umum 1955. British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Aspek sosioekonomi, meningkatkan kos perbelanjaan, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat, meregangkan hubungan kaum, jumlah korban zaman darurat. Penamatan darurat, darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda, dan membawa kesengsaraan kepada rakyat. Penamatan zaman darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960. Dengan itu, berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita.